Perkara pertama yang saya nak bicarakan adalah kesimpulan menjelang akhir suratul Nahl. Allah Azza wa Jal berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik," yang seringkali diterjemahkan, jemput ke jalan Rabb kamu. Itulah cara terjemahannya yang biasanya. Bil hikmah, yang bermaksud menggunakan kebijaksanaan. Atau jemput ke jalan Rabbmu dengan bijak. Okey, tetapi mari kita fikirkan sedikit ayat ini dengan lebih mendalam. Apabila anda mahu menjemput seseorang, menjemput seseorang adalah sebagai tindakan persahabatan, tindakan kebaikan, tindakan kasih, betul? Anda tidak akan menjemput seseorang yang anda benci, kan? Dan mengundang dan menjemput seseorang tidak boleh berlaku ketika anda marah. Dengan kata lain, anda tidaklah pergi berjumpa seseorang, mengajak mereka makan malam di rumah anda dan katakan, "Oi, kau datang ke rumahku?" Kamu tak buat macam itu, kan? Kerana itu adalah cara yang dijamin jemputan anda tidak akan diterima, betul? Apa yang saya cuba katakan ialah idea dakwah, idea untuk menyebarkan atau mengundang, menjemput orang ke Islam, idea dakwah itu sendirinya adalah tindakan kasih dan kesopanan dan rasa hormat oleh seseorang untuk sesiapa sahaja yang anda sedang berikan dakwah kepada. Jemputan tidak akan dapat tercapai atau dipenuhi dengan mesej kebencian. Ia tidak dapat dipenuhi oleh mesej menghukum buruk sangka. Ia tidak boleh menjadi mesej seperti merendahkan atau memperkecilkan seseorang di mana kamu fikir kamu tu lebih baik daripada orang yang anda sedang bercakap dengan. Ia tidak boleh dilakukan seperti perkara-perkara itu. Kerana jika ia macam itu, oleh itu, ia bukan dikatakan sebagai jemputan. Itu bukan undangan, itu bukan jemputan, betul? Okey, sekarang itu adalah perkataan pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan, ud'u. Dan kemudian dia Subhanahu Wa Taala berkatakan illa sabili rabbik. Panggil ke jalan Rabb kamu. Sekarang saya mahu anda memikirkan perkara ini. Terdapat banyak perkara untuk dibincangkan dalam tafsir klasik, tapi saya ingin menjadikannya sangat mudah untuk penonton kami hari ini. Ia sangat mudah difahami. Apabila saya menjemput seseorang, saya menjemput mereka ke rumah saya, kan? Saya menjemput mereka ke persidangan, saya menjemput mereka ke tempat percutian, saya menjemput mereka ke program ini, saya menjemput mereka ke restoran. Maksudnya, apa yang saya cuba katakan ialah anda menjemput orang ke satu destinasi. Apa yang anda mahu ialah anda menjemput orang ke satu destinasi. Tetapi anda tidak memanggil seseorang dan berkata, "Hei, saya ingin menjemput anda ke Lebuh Raya Plus, kilometer 95. Itu tak masuk akal, kan? Kamu tidak menjemput orang ke jalan. Kamu menjemput mereka untuk apa? Ke destinasi. Kerana itu yang masuk akal. Sekarang fikirkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Ud'u ila sabili rabbik. Jemput orang ke apa? Jalan Rabb kamu. Jalan Tuhanmu. Jemputan tersebut bukan ke destinasi, tapi jemputan adalah ke jalan yang tidak seperti jemputan-jemputan lain. Okey, apabila seseorang sekarang izinkan saya menolong anda, mengapa begitu? Kerana inilah kebijaksanaan yang mendalam dalam Al-Quran, hikmah yang mendalam Al-Quran. Apabila anda menjemput seseorang ke rumah anda yang merupakan satu destinasi dan mereka muncul, mereka lewat 2 jam atau seperti saya tadi, Jumaat hari ini saya terlambat 1 jam. Jadi jika anda terlambat, maka orang akan kecewa dengan anda kerana apa? Anda tidak berjaya sampai ke destinasi. Tapi sebaliknya, jika anda dijemput ke jalan, maka tidak menjadi masalah jika anda telah menempuh perjalanan 1000 batu ke, atau jika anda menempuh perjalanan hanya 10 kaki ke, anda telah mencapai matlamat anda kerana anda berada di mana? Di atas jalan. Anda berada di jalan. Dengan kata lain, Allah Azza wa Jal telah memberi kita hadiah dan kurniaan yang mendalam untuk membantu kita memahami apa itu maksud dakwah. Anda tidak mengajak orang untuk mencapai destinasi atau kesempurnaan. Anda tidak akan mengajak orang, kami tidak mengharapkan kesempurnaan dari sesiapa pun. Bukan dari saya, bukan untuk kamu. Tidak ada sesiapa pun yang diharapkan untuk menjadikan penyerahannya dalam kesempurnaan yang mutlak dan lengkap kepada Allah SWT tanpa berbuat kesalahan dan kesilapan. Tak macam tu sebenarnya. Dan orang juga tidak dijangka berada pada tahap yang sama semuanya. Tidak, kerana ini adalah sebuah jalan. Sebilangan orang akan membuat kemajuan lebih cepat daripada yang lain. Sebilangan orang akan berada jauh di hadapan. Beberapa orang akan berada di belakang. Beberapa orang bergerak dengan sangat perlahan dan beberapa orang akan bergerak dengan sangat pantas. Beberapa orang baru saja bermula dan kemajuan mereka pula secara literal adalah 1 inci sehari.
Hampir terasa seperti mereka tidak membuat apa-apa kemajuan pun sama sekali. Ia terasa seperti macam itu. Tetapi anda tahu apa tak? Kesemua itu adalah satu kejayaan. Dan jika ada orang-orang itu yang mati, jika ada di antara mereka yang mati di atas jalan yang satu itu, maksudnya ia seperti terasa yang mereka hanya baru berada atas jalan dan baru sahaja memulakan perjalanan mereka dan mereka bahkan tidak sampai ke destinasi pun. Tapi perjalanan mereka berakhir. Mereka mati. Mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka telah berada di atas jalan itu. Seluruh agama Islam digambarkan sebagai jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba fikirkan perkara itu. Seluruh kehidupan yang anda habiskan adalah jalan yang anda sedang travel. Dan maksudnya untuk berada di atas jalan adalah untuk mencapai kemajuan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menentukan untuk kita berapa cepat dan berapa pantas dan berapa banyak kemajuan secara kuantitatif anda sepatutnya membuat. Kerana setiap manusia berbeza. Perjalanan ke Islam. Kita mengatakan bahawa sebilangan orang akan mengambil masa untuk masuk ke Islam. Tetapi ia tidak berbeza walau selepas Islam. Kemajuan anda walaupun setelah masuk ke dalam Islam akan mengambil masa. Ia tidak akan berlaku dalam sekelip mata. Ada beberapa sahabat yang bermula dari benar-benar menentang Islam, tapi akhirnya bertukar menjadi benar-benar tunduk kepada Allah dan sepenuhnya untuk Islam. Dan kemudian ada beberapa sahabat Nabi SAW yang berjuang. Mereka terpaksa berjuang kerana ia suka. Ia tidak mudah bagi mereka. Tak, bukan setiap sahabat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan semua orang Umar radhiyallahu anhu. Tidak, setiap orang berada pada tahap yang berbeza. Mengapa anda fikir generasi terbaik? Yang terbaik dari semua generasi ketika ayat datang mengenai alkohol. Ketika ayat datang mengenai alkohol, wahyu turun sekali jalan atau secara berperingkat? Mereka datang secara berperingkat. Boleh anda bayangkan, mereka ini adalah golongan yang terbaik, golongan beriman yang terbaik dari semua generasi lain yang akan datang dan yang terbaik dari kesemua generasi. Allah tidak memaksakan perubahan drastik kepada mereka secara kolektif dan dengan segeranya. Dia tidak menjangkakan kelemahan akan hilang secara tiba-tiba. Walaupun dalam wahyu akhir yang berkaitan dengan khamar, yang berkaitan dengan pengambilan alkohol dan wine, Allah Azza wa Jal menerangkannya sebagai rijsum min amali asyaitan, kekejian, kejahatan dari kerja iblis. Sekarang saya mahu anda memikirkan perkara ini. Jika alkohol memang sebenarnya adalah kerja iblis dari awal, walaupun Allah berfirman, dia belum mengatakan itu haram lagi. Walaupun itu memang perbuatan jahat dan keji. Walaupun begitu, walaupun dia berkata sekurang-kurangnya, jangan mabuk ketika anda apa? Semasa anda solat. Walaupun begitu, ia masih dan tetap kerja siapa? Iblis. Tetapi Allah Azza wa Jal belum mengatakannya. Ia terlalu berat untuk buang tabiat buat segolongan orang pada masa itu. Jadi Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Walaupun semasa bersama Rasulullah SAW, dia membiarkan mereka meningkat naik hingga ke matang dan akhirnya memberi mereka keputusan akhir. Ini jahat, ini adalah kekejian. Anda perlu berhenti sama sekali. Apa yang saya cuba sampaikan kepada anda adalah sekarang anda memberikan dakwah kepada seseorang dan anda mengharapkan mereka berpusing dan berubah menjadi sahabi. Sekiranya bukan sahabi, sekurang-kurangnya seorang tabi'in. Dalam masa 24 jam. Bro, saya katakan itu haram semalam. Mengapa anda masih melakukannya, bro? Astaghfirullahalazim, orang-orang ni tidak boleh berubah. Aku sudah bagi korang dakwah, mereka tak berubah. Aku sudah bagi dorang, aku bagi khutbah 20 minit. Tengok, tidak berubah langsung. Sabar kejap, relax. Bolehkah kamu membaca sesuatu tentang Nuh AS atau sesuatu, wahai kawan? Nuh AS berhak mengatakan orang tidak berubah. Kamu tidak mempunyai hak untuk mengatakannya. By the way, bukan kata-kata kamu atau kata-kata saya yang akan dapat mengubah orang. Bukan kata-kata kita yang mengubah orang. Allah yang mengubah manusia. Saya bermula dari sini kerana perbincangan ini seharusnya menjadi seimbang antara dunia dan akhirat. Dan perkara pertama yang ingin saya kongsikan kepada anda kadang-kadang ada di dakwah kami, kita senang membunuh harapan orang. Kita terlalu cepat mengharapkan mereka. Sebenarnya, apabila anda memberikan seseorang dakwah, walaupun sebagai seorang Muslim yang tidak taat kepada Allah, banyak lelaki muda datang kepada saya hari ini dan berkata, rakan-rakan saya di college mereka minum, rakan-rakan Muslim mereka minum, mereka melakukan dada dan mereka lebih teruk dan saya cuba memberi mereka nasihat apa yang perlu aku lakukan. Saya tidak tahu apa yang perlu lakukan dengan orang ini. Mereka tidak mahu ikut saya ke Jumaat. Mereka tidak mahu ikut saya ke masjid. Saya cuba membuat mereka menonton video YouTube. Mereka tidak mahu mendengarnya. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan mereka. Dan anda tahu apa yang saya katakan?
Anda hanya perlu bersabar dengan mereka dan terus berikan mereka peringatan. Dan jangan menyerah kerana anda tidak tahu kata-kata kamu yang mana akan ditanam di dalam hati mereka seperti biji benih. Dan anda tidak tahu bila benih itu Allah akan beri nyawa. Anda tidak akan tahu. Mungkin akan berlaku setahun dari sekarang bahawa kata-kata yang anda katakan kepada mereka akan kena. Mungkin ia akan berlaku 10 tahun dari sekarang. Mungkin ia berlaku dalam sekelip mata. Ia bukan bergantung kepada kita. Itulah sebabnya dalam ayat yang sama menjelang akhir, apa yang Allah katakan kepada kita. Dia memberitahu kita, Inna Rabbaka huwa a'lam. Allah lebih mengetahui siapa yang dibimbing dan siapa yang sesat.